Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera ya. Haziq, dengar ke tak Haziq? Dengar. Okey, jadi kita akan mulakan kelas dan seperti yang biasa, cikgu terpaksa ulang. Saya tahu mesti ada orang yang kata, cikgu, kenapa kamu asyik ulang benda sama? Google Classroom. Murid-murid, kalau anda tengok pada skrin sekarang, cikgu nak bukakan skrin sekarang minta izin lah ya. Kalau anda tengok pada skrin sekarang, kamu nampak? Ya, hanya ada 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Termasuk cikgu sekarang. Kita tidak boleh mengadakan Google Meet selalu, itu satu perkara juga. Jadi macam mana cikgu nak memberikan kerja? Sekali lagi, cikgu memberikan kerja melalui Google Classroom. Cikgu, Google Classroom ini saya tak boleh nak akses. Tak ada email MOE kan. Jadi bagi tahu mereka ataupun kawan-kawan, cikgu tahu kamu semua ada banyak kawan. Okey? Ada antara kawan kita tak boleh nak akses MOE. Dah 2 tahun tau, sekarang dah tingkatan 5 lagi. Minta tolong carikan jalan, bantukan kawan-kawan kamu supaya boleh mendapatkan email MOE itu dan akses Google Classroom link yang cikgu berikan. Okey? Jadi kalau anda tengok pada skrin sekarang, ya, itulah kod yang untuk Google Classroom kita untuk 5 quality dan 5 equity ya, 6 RTKUYJ. Kenapa cikgu perlu bagikan Google Classroom ini? Jadi baru tadi, cikgu telah memberikan quiz. Quiz bertulis. Kamu boleh tengok pada skrin. Siapa yang tak nampak? Miza. Miza, nampak ke tak Miza? Nampak. Kan? Jadi pada skrin kamu, mungkin kamu tengah baring. Cikgu tak kisah pun. Cikgu tak minta kamu buka kamera, tengok muka kamu, tak perlu pun. Benda belajar ini atas keinginan. Kamu duduk ke baring pun boleh belajar. Jadi kalau kamu tengok pada skrin kamu sekarang, kamu nampaklah cikgu ada bagi satu quiz. Dalam kelas Google Classroom ini, tajuk kelas anda itu ada satu quiz. Arahan jawab soalan. Jadi ada quiz dalam bentuk PDF. Cikgu, benda ni tadi cikgu dah bagi dalam WhatsApp. Grup WhatsApp. Jadi, kenapa bagi dalam WhatsApp? Kan, satu, bagi WhatsApp ini mengambil ruang makan hard disk. Jadi, cikgu tanya kamu balik, kawan-kawan kamu yang tak masuk kelas itu, kenapa tak masuk kelas Google Classroom? Bahan boleh kita kongsi di sana, jadi tak perlulah asyik download makan ruang kerja. Dan kedua, kenapa kita nak gunakan Google Classroom? Nampak ke tak sebelah kiri cikgu ni? Sebelah kiri, Compet Link ke, Fong Zhong Chai ke, Gan Si Cheng ke, even Mok Ihan pun ada kat sini, nampak? Ya, lepas anda buat, cikgu akan tanda. Cikgu kalau tak tanda sekarang pun, benda itu akan bawa sampai masa akan datang. Cikgu boleh bagi markah. Kalau kamu hantar, cikgu bagi markah lah. Cikgu bagi markah. Kalau kamu tak hantar, kamu tak masuk kelas, kawan-kawan kamu, bukan kamu. Mungkin ada antara kamu. Contoh Haziq pun tak ada kan? Haziq, tak ada kan? Tak ada. Kan? Jadi kalau tak ada, macam mana cikgu nak menilai kamu? Faham tak? Macam mana cikgu nak letakkan markah? Cikgu nak buat manual, takut nanti sini sana tercicir. Nanti kamu pula kata, cikgu, markah ini untuk apa? Cikgu nak tunjukkan satu dulu. Murid-murid. Sekali lagi, 5 quality dan 5 equity. Cikgu perlu bagi tahu anda ya. Benda ini yang kamu nampak pada skrin ini, kita panggil PBD. Pentaksiran bilik darjah. Nampak ke tak? Ada 3 bentuk. Semua nampak kan? Ihan, kan nama Ihan? Siapa lagi ya? Kang Hao nampak kan Kang Hao? Nampak. Jadi, makan nampak ke tak? Macam ini, kita 5 equity, 5 quality. Cikgu ambil contoh ya, macam Adam Effendi Rosmadi. Domain pengetahuan cikgu bagi 1 je TP. Nanti ni laporan. Ada 1 hingga 6. Okey? Jadi, kalau kamu tak masuk kelas,
Cikgu bagi kau markah 1, nanti adalah ini domain pengetahuan, maksudnya kau belajar ke tak belajar dengan cikgu. Ada domain penyiasatan saintifik untuk laporan eksperimen. Nanti kita akan buat, ini sikap. Sikap yang cikgu boleh nilai secara subjektif lah, maksudnya atas cikgu. Jadi kalau cikgu dah bagi markah 1 ni, contoh Jokan naik, langsung tak pernah masuk. Bagi tahu kawan-kawan kamu, tolonglah masuk. Haziq, nak tengok markah kamu ke tak Haziq? PBD ya. Nak. Jadi benda ini sekali lagi adalah markah PBD. Okey, 5 equity. Oh, ini cikgu berlagi bagi. Cikgu berlagi bagi. Cikgu bagilah. Kamu masuk kelas, lepas itu nanti buat quiz semua, hantar, bagilah markah tinggi. Maksimum boleh sampai ke 6. 6 kalau kamu buat menghasilkan sesuatu benda. Jadi kreatif. Itu nanti cerita ya, kita akan bagi tahu. Jadi murid-murid yang saya hormati sekalian ya. Cikgu tak salahkan kamu. Bumi kau di mana? Cikgu hanya minta tolong sekarang, bagi tahu yang lain. Kalau tak masuk kelas pun, tolong jawab kehadiran lepas tonton semula YouTube. Cikgu akan upload ke YouTube. Bukanlah famous ya, tanggahan. 老师这样做不是为了出名啊, tidak ya. Cikgu hanya upload untuk supaya nanti kawan-kawan kamu yang terdatang boleh tengok semula. Jadi tak jadi isu lah mereka tak belajar. Buktinya buat kerja di Google Classroom. Kalau lepas buka sekolah mereka jumpa cikgu berseorangan, satu-satu datang, macam mana cikgu nak buat catatan? 明白吗？我做不到那一个叫做一个准确的那个评估，我不能评估你们。OK， 你们有上课的 very good， yang datang kelas sangat bagus. Cikgu tahu kamu. Cikgu akan buat yang senarai kehadiran. Okey? Cikgu akan tunjukkan. Jadi tak ada alasan lah nanti kalau cikgu bagi TP 1, kamu pula bising. Jangan ya. Kamu bising nanti cikgu akan betul-betul tunjukkan bukti lah. Kamu yang akan memalukan diri sendiri. Jadi kalau anda tengok pada skrin sekarang, ya. Untuk mengelakkan masalah, cikgu saya tak ada Google Classroom jadi saya tak dapat bahan. Cikgu hantar sekali lagi ke WhatsApp. Tadi dah hantar dah kan? Jadi, kamu ada 2 cara sekarang. Soalan ini ada cetakkan dan buat. Pertama, cetakkan dan buat. Cikgu, saya tak ada printer. Saya faham. Tak perlu printer. Tengok pada skrin handphone, jawab di dalam buku tulis anda. Jawab di dalam buku tulis. 1A, jawapan ini kosong kat tulis ni, jawapan nanti kat sana. Lepas itu, masuk ke Google Classroom itu. Okey. Kalau lah siapa yang nak hantar kerja kan, kamu akan snap gambar macam ni, turn in kepada cikgu. Cikgu boleh nampaklah jawapan kamu. Boleh faham ya semua? Buktinya kamu buat. Kalau tidak, lepas cuti kamu tunjuk cikgu buku pun boleh. Cikgu boleh bagi markah selepas itu. Jelas ya? Jadi benda ini dah dirakam. Cikgu dah panjang lebar cerita. Harap semua boleh memberikan kerjasama. Tolong menolong ya. Okey? Tolong menolong. Jadi kita dah belajar bidang pembelajaran 4, kadar tindak balas. Cikgu tahu. Cikgu telah memberikan link YouTube untuk anda tonton. Bukan semua yang tonton. Saya tahu. Tetapi kenapa cikgu bagi? Sebab guru-guru yang telah mengajar online itu, mereka buat dengan lebih bagus. Ada siap buat animasi, animation. Macam mana dia ada satu sistem pencernaan, makan dan kadar tindak balas yang berlaku di dalam badan. Itu adalah tindak balas enzim. Okey? Ini cerita nanti cikgu akan sebut semula, jangan risau. Tapi tontonlah. Jangan kata nanti, bukan cikgu yang mengajar jadi saya tak nak tonton. Jadi poin yang cikgu nak sampaikan sekarang, okey, kita dah belajar banyak. Macam mana soalan SPM? Macam mana soalan SPM kita? Murid-murid, soalan SPM Sains masih sama macam senior kamu ya. Cikgu tulis pada skrin sekarang, senang je. Iaitu kertas 1 dan kertas 2. Cikgu pun tak nak buang masa ya. Kertas 1, okey, ke soalan objektif. Soalan objektif. Kertas 2 ini kekal. Ada bahagian A, bahagian B, bahagian C.
Cikgu ulang, bahagian A, bahagian B, bahagian C. C ini adalah lebih panggil essay. Struktur A dan B ini, beza dia adalah A, dia lebih fokus kepada eksperimen. Maksudnya aktiviti yang dijalankan, dia menguji pemerhatian kita khususnya dan menjawab soalan penyiasatan melalui penyiasatan saintifik. Maksudnya dia nak kita tengok dari soalan, memerhatikan apa yang berlaku, apa pemboleh ubah, apakah hipotesis, apakah kesimpulan dan sedemikian. Itu A. Soalan jenis lebih bentuk eksperimen. B jenis fakta. Maksudnya dia tanya sesuatu benda berdasarkan kepada fakta-fakta sains dalam buku teks. Kalau anda tak hafal buku ataupun tak hafal fakta, memang susah nak jawab. Dia tak boleh nak teka. Untuk soalan bahagian A kertas 2 seperti yang anda tengok pada skrin. Okey, murid sekalian cikgu baca satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji tindakan yeast dalam pembuatan roti. Okey. Cikgu, apa kaitan dengan tindak balas? Cikgu fokus lebih kepada sebenarnya ini tindak balas ya. Cikgu, saya tak boleh faham tindak balas. Tak apa, nanti cikgu akan sebut. Kadar tindak balas, cikgu cuba nak carikan soalan untuk tengok yang kadar tinggi dan kadar rendah tapi belum lagi dapat. Yang penting sekarang kita nak tengok tindak balas dan ini juga berkait rapat dengan bab 1 ataupun bidang pembelajaran 1 mikroorganisma dalam tingkatan 5. Kalau anda tengok ya. Ya. Siapa dia ni? Syahira. Okey, selamat datang Syahira. Jadi Raja 1 menunjukkan ketinggian doh. Cikgu, apa itu doh? Kahan, apa itu doh? Kahan ada tak Kahan? Yes. Kahan, apa itu doh? 等一下，是面团。 Toi lah, good boy. Mian tuan. Ataupun uli tepung. Okey, tepung benda tepung campur dengan gula semua. Cikgu, jadi macam mana Tangkahan dia boleh tahu dan boleh jawab? Murid-murid, kebaikan pembelajaran atas ataupun dalam talian ialah kamu kalau tak tahu apa-apa maksud pun bolehlah cari Google Translate ataupun Google search kejap. Tak ada alasan pun sekarang. Jadi kalau anda tengok sekarang soalan ni, ya, satu ketepung, ini bukan roti, belum lagi jadi roti. Dia adalah adunan antara tepung, margarin dan dengan yeast. Dia dah cakap kat sini Satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji tindakan yeast dalam pembuatan roti. Okey, kita sedia maklum, nampak roti kita akan letak yeast dalam tepung. Jadi isu dia, kenapa kita nak letakkan yeast dalam tepung? Okey, ada kaitan ke tak ada kaitan? Sekarang sebenarnya tak ada pun. Kamu tak hafal buku pun tak apa. Tapi kalau anda nak jawab secara fakta sains, apakah yeast buat? Okey, yeast akan menukarkan glukosa, gula, sebab tepung ini adalah keadaan oksigen yang tidak mencukupi. Jadi dengan letakkan yeast dan bertindak balas dengan glukosa, dia akan menjalankan satu tindak balas yang bernama respirasi anaerob. Okey, respirasi anaerob. Untuk membebaskan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida tanpa oksigen. Okey, itu pasal kalau kamu pernah tengok mak kita buat roti, lepas dia dah gaulkan tepung itu, dia akan letak kat satu tempat. Biar roti itu kembang. Cikgu, apa itu roti kembang? Roti kembang itu bermaksud ada sesuatu benda berlaku dalam dough roti itu menjadikan dia kembang, 让它发. Okey,
menjadi besar. Cikgu perlu kisah. Menjadi besar. Jadi kenapa dia boleh jadi besar? Magic ke? Murid-murid? Murid-murid. Kenapa roti itu boleh jadi kembang besar? Sebabnya apa? Sebab tindak balas respirasi anaerob, tindak balasnya menghasil gas karbon dioksida. 产生很多的那个二氧化碳。Yes. Ya, lawannya 5 kualiti saya tahu. Sabar, cikgu tak minta kamu tulis kehadiran kat sini. Kehadiran nanti cikgu akan bagi link dalam WhatsApp. Okey, dalam WhatsApp ataupun pada penghujung kelas nanti tolong isikannya. Sabar. Biasanya akan bagi dalam WhatsApp kot. Okey. Jadi itu pasal kalau kamu tengok roti. Kalau kamu tengok roti murid-murid yang saya sayangi sekalian, ini satu keping roti, kamu akan nampak ada banyak ruang-ruang yang kosong. Betul ke tak? 很多空间，很多空的地方，对吗？ Betul ke tidak? Betul. Amin. Thank you Kak Han. Chen Chen, betul ke tidak? Betul tu. Jadi sebabnya gas karbon dioksida dihasilkan. Jadi cikgu nak bagi tahu bahawa ini adalah satu tindak balas. Satu tindak balas. Bahan dan hasil. Jadi sabar ya, cikgu tak nak cerita banyak. Itu yang cikgu nak cakap, bahagian A ni kalau kamu tak tahu benda ini pun tak apa. Jadi soalan pertama A, daripada raja 1 tuliskan ketinggian doh. Apakah ketinggian doh ini? Apakah ketinggian doh ini? Cikgu, ketinggian doh apa? Kalau kau baca soalan, dia ada pada minit ke-8. Minit ke-8. 8 minit. Jadi dia nak minta jawapan je. Jadi jawablah. Cikgu, soalan minta saya lukiskan graf untuk menunjukkan ketinggian doh melawan masa. Jadi tanam buang masa sekarang, kamu cuba jawab. Dan C, berdasarkan graf, nyatakan hubungan antara ketinggian doh dengan masa. Murid-murid, kalau anda tak baca buku, boleh jawab ke tak? Boleh ke tidak? Lai Man He, ada tak Lai Man He? Man He? Ada ya? Jadi kalau kamu tak baca buku, rasanya boleh jawab ke tak soalan ini? Macam ni, hua graf mah. 然后叫你解释那个 graph 的那一个关系，那个里面的那个之间那个里面那个 y 跟 x 之间的一个关系，到底是越增加还是减少什么的好？你没有读书，kalau tak baca buku boleh jawab ke tak? Jawapan dia boleh. Lepas itu ramalkan ketinggian doh dalam sentimeter pada minit ke-12 第12分钟的时候，那个面包变到几高了？你可以 agak-agak mah. Boleh ke tak kamu ramalkan? Semua boleh. Jadi cikgu pun tak nak buang masa. Cikgu berikan kamu seminit untuk jawab soalan itu. Sebab cikgu menerima call daripada cikgu lain kejap je ya. Jadi cuba jawab. Cuba jawab. Kamu boleh jawab soalan kedua juga ya. Sabar ya.
Ya, cikgu dah tulis tapi tak ada orang yang memberitahu cikgu mic tak buka ke? Tapi kalau anda tengok pada skrin sekarang murid-murid, ya Allah. Okey. Kalau tengok yang A tu, Haziq jahat dah Haziq. Tengok ke tak tadi cikgu tulis apa-apa? Hello? Tengok. Tengok Jadi untuk A tu, kamu nampak dah. Kita baca melalui apa yang ada. Kita nampak dia ada 6.4 tinggi dia. Sebab dia mula dari kosong. Dia 6.4 tulis je 6.4. Tak ada masalah pun. Soalan yang kedua, B tu, dia minta kita lukiskan graf menunjukkan ketinggian doh dengan masa. Okey, jadi kita pun nampaklah mulai kosong 3.0, kosong 3.0. Jadi cikgu perlu bagi tahu siapa yang tak pernah jawab soalan SPM ni, bagi tahu sekarang. Ya. Kerja pertama 2 markah ini adalah plot. Kita panggil plot. Plot wajib guna palang. Bukannya titik palang. Dan janganlah buat besar sangat. Tapi perlu cukup jelas. Jangan buat kecil sangat. Macam ni kecil. Ni tak terima. Tapi jelas. Bukan besar sangat tapi jelas. Okey. Jadi plot. Kalau ada 6 titik. Kalau sini ada 6. Plot mesti ada 6 dan mesti pada tempat yang betul baru dapat 1 markah. Lepas dah siap semua baru kamu sambung. Okey, kalau anda sambung sekarang lawannya boleh nampak kan kalau anda sambung lah. Yeah. Wah, cantik juga dia sambung. Mesti lalu semua titik yang anda plot. Siapa yang tak pandai plot, di sinilah kamu perlu buat sedikit catatan supaya anda berlatih dengan guru matematik anda. Plot graph mesti ataupun lukis graf ada 2 markah. Mesti ada 2 markah untuk soalan SPM bahagian A. Jadi kalau anda tengok plot ini, okey. Cikgu, macam mana cikgu plot 6.4? 6.4 kan? Kamu pun tengok. Antara 6 hingga 8 sini bahagi 2 jadi 7. Jadi 6 ke 7 ada 5 kotak. Ikut ajar matematik pula sekarang. Ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 7 tolak 6 jadi 1. 1 bahagi 5 jadi 0.2. Jadi setiap kotak ini bermaksud 0.2. 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0. Tambah 0.2. Jadi nilai 1 itu bahagi dengan berapa kotak? 5 kotak. Kita tengok. Jadi kita dapat dah 1 bagi 2 sama dengan 0.2. Kenapa kita nak plotkan graf ini? Jadi kita pun nampaklah kadar tindak balas dia. Okey? Sama ada kalau kita ada garis yang berbeza, kita pun boleh buat perbandingan kadar tinggi ke rendah. Jadi yang penting sekarang kita nampak satu tindak balas berlaku. Okey? Dia pun minta apakah hubungan antara ketinggian doh dengan masa? Ketinggian doh dengan masa. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? 这是个很简单的问题啊，你们可以用华语跟我讲。Cikgu terima jawapan dalam bahasa Cina. Cikgu boleh translate direct apa. Yang penting sekarang, apakah hubungan ketinggian doh dengan masa? Siapa nak jawab? Jadi apa hubungannya?老师，他的意思是什么？意思是说，那一个面团的那个高度跟那个时间有什么关系？你不要跟我讲哦，ini hubungan suami dan isteri啊，tidak tidak，所以它没有关系。他们讲数学来的，ini soalan matematik hubungan juga。就是它放越久，它就会对咯，越来你要写成国语啊。Jadi dia bermula dengan ketinggian betul? Mula saya ketinggian. Kehendak saya ketinggian doh bertambah. 增加吗？你该讲对吗？bertambah dengan masa bertambah。依照时间增加，那一个东西面团就越变越大嘛，就是你要把它写成一个正确的关系。
Di sini perlu diingatkan bahawa mungkin ada antara kamu yang belajar matematik. Kamu nak fikir je ku. Bertambah, bertambah. 增加，增加. Cikgu boleh tak saya tulis berkadar langsung? 它们有直接的关系. Jawapan tidak boleh terima sebab berkadar langsung biasanya mesti bermula daripada kosong. Itu 从零开始的. 如果从零开始 X bertambah dari kosong, X bertambah, Y ikut bertambah, itu panggil berkadar langsung. Jadi sekarang kita nampak ketinggian do itu bertambah dengan masa dia bertambah. Itu satu hubungan. Siapa tak boleh ikut? Siapa tak boleh ikut? Miza, boleh faham Miza? Syahira boleh faham? Boleh. Ya ke? Tapi bukan buat kerja lain kan? Jadi kenapa kita nak buat graf ini? Mungkin ada orang kata, ini soalan dia memang biasalah. Kalau ada graf, dia mesti minta kamu ramalkan. Murid-murid yang saya hormati ya, ramalkan. Ramalkan pada minit ke-12. Jadi kita pun tahu. Okey. Lepas, tengok ya, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Lepas 10 mesti 12. Jadi macam mana kita nak ramalkan? Macam mana kita nak ramalkan? Jadi dia punya isu senang je. Dan lepas itu, dia akan masih bertambah ke tak? Kalau anda tengok, macam mana kita nak ramalkan? Dia akan bertambah ke tak logiknya? Ya, dia akan makin bertambah. Cikgu dah lukis lah, tengok. Dia akan makin bertambah. Jadi sekarang, apa jawapan yang sesuai? Apa jawapan yang sesuai? Kalau kamu tulis turun jadi 6/6 salah. Jawapan dia mesti lebih besar daripada 6.8 tapi tak boleh, tak logik. Tiba-tiba jadi 8.0 besar meletup tiba-tiba. Tidak. Jadi kalau anda tengok logiknya, mula-mula 10, bukan 10, 1 lepas dia 0.8, 0.4, 0.4. Biasanya lepas itu dia akan tambah berapa? Dia akan tambah berapa? Ini 0.4 dia tambah. Last kali dia biasa tambah 0.2. 0.2. 7.0. Cikgu, kalau saya tulis 6.9, boleh ke tak boleh? Dia tak ada masalah. Biasa dia terima antara jawapan ramalan tambah dan tolak 0.1. Kalau kamu nak tulis 6.9 terima, 7.1 pun terima je. Tapi kalau kamu nak tulis 7.2 salah. Sebab dia tak mungkin tambah lagi 7 point. Maksudnya dia tak mungkin naik secara tiba-tiba ke atas. Maksudnya ke atas yang mendadak macam ni. Dia biasanya dia akan ikut logik. Ikut logik daripada mana? Daripada graf. Siapa ada soalan? Murid-murid siapa ada soalan di sini? Pekling, boleh Pekling? Boleh. Boleh ya, sorry ya. Yang penting yang lain kalau anda rasa perlahan tak apa ya, kali ini je. Sebab sekarang cikgu cuba menunjukkan macam mana jawab soalan dengan berhemat. Jadi untuk soalan kertas 2 sains, sekali soalan kertas 2 sains bahagian A, tak ada isu kamu tak baca buku tak boleh nak jawab. 不是这样子的. Okay? Bukan macam tu. Boleh jawab. 是可以加的。只是说要看你的那个逻辑性罢了。Logic. Ada ke logik ke tidak. Jadi sekarang, kita pun tengok soalannya seterusnya. Okay. Cikgu, saya tak pernah buat eksperimen ini. Tak ada masalah. Raja 2 menunjukkan 2 set radas yang digunakan untuk mengkaji kesan yeast, user yeast, 酵母 terhadap penapaian glukosa. Cikgu, lagi benda yang sama ke? Ya. Respirasi anaerob ini. Tadi cikgu cakap respirasi anaerob kan? Ya. Ini kalau ikut buku dia gunakan istilah penapaian. Penapaian. Okey? Ranglah fasial. Cikgu, kenapa dia guna istilah penapaian? Sebab cikgu dah cakap tadi respirasi anaerob kan? Maksud dia keadaan tanpa oksigen.
tak ada oksigen di sini. Okey, tak ada oksigen. Jadi letakkan yeast dengan glukos, tang. Okey, 放在一起. Dia akan hasilkan apa, cikgu? Dia guna air kapur. Nak buat apa dia letak air kapur? Dia nak buat apa dengan air kapur? Jadi, air kapur adalah satu ujian standard untuk mengkaji kehadiran karbon dioksida, 二氧化碳的那个生产二氧化碳吗？我们怎么样说肯定它是二氧化碳？比如说 kita nak akan gunakan air kapur. Cikgu macam mana? Air kapur asalnya tidak berwarna. Tidak berwarna. Kalau dia menjadi keruh, maksudnya ada karbon dioksida. Cikgu, ya ke? Cikgu nanti akan sharekan YouTube link ini juga, tapi cikgu tak tunjukkan juga. Okay. Lime water test. Okay. Murid-murid tengok pada skrin anda sekarang. Oops. Kejap ya. Yang penting kita nak tengok karbon dioksida menjadi keruh. Sabar ya. Okey. Anda akan tengok sebelah kiri ini. Murid-murid tengok sebelah kiri ini ada air berwarna ke tak, Chen Chen? Air larutan air kapur ni berwarna ke tidak? Oh, tak nak jawab dengan skrin juga ya. Sabar. Tidak berwarna. Bagus. Jadi apabila dia buat eksperimen ni, tengok dia akan menjadi keruh. Nampak? What do you observe? Ditanya. Apa yang kamu memerhatikan? Okay. Dia pun nak zoom juga. Nampak? Tahan. Kan nampak? Nampak tak? Jadi, the lime water turns milky. Dia menjadi macam warna susu. Tapi jangan guna istilah susu lah. Dalam sains, kita sekali lagi panggil larutan tidak berwarna menjadi keruh. Larutan tidak berwarna menjadi keruh. Sebab ada karbon dioksida. Macam itu je. Kita nak buktikan tindak balas yeast kepada glukosa menghasilkan karbon dioksida. Jadi kamu pun tengok. Untuk set kedua B pula, oh cikgu dia tak guna yeast. Dia guna sekarang di sini adalah air suling. 他用那个蒸馏水，还没有用那 glukosa。现在就问你了 ，apakah pemboleh ubah yang dimalakkan, pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Kita coba angkat. Siapa nak jawab soalan ini? Ya, siapa nak jawab soalan ini? Apakah pemboleh ubah dimanipulasikan? Air kapur. Okey. Kawan kita cakap, bagus-bagus. Dia cakap air kapur. Untuk pemboleh ubah di Malacca, dia tulis air kapur. Dan dengan bangganya, guru sekolah kamu, iaitu saya, akan bagi kamu salah. La. Kenapa? Cikgu benci kamu ke? 为什么错？ 没有写完整句子啊。 不是. Jadi, apa yang tak lengkap di sini? Kawan kita cakap, ayat tak lengkap. Ya. Jadi, cikgu, air kapur. Apakah yang dimalahkan? Apakah yang dimalahkan? Jadi, tanya diri sendiri, apakah parameter? Cikgu, apa itu parameter? 这么样子，叫做生字的。不是，我们在讲一个固定性变数 yang dimalahkan. Jadi, kita perlu bagi tahu orang, air kapur 也就是所谓的那个我忘记什么名字了，有一个液体石灰水啊。石灰水啊。到底这石灰水什么东西是固定的？你可以衡量是固定的。Apa yang benda kamu boleh ukur, dia sama. Okay? Warna salah. Dia berubah warna. Jadi bukan dimalahkan. Jadi apa dia? Jadi biasanya untuk mengelakkan isu ni kita perlu tambahkan parameter seperti ada isi padu.
Kalau ini letak sikit, ini letak banyak. Mungkin orang kata, oh sebab ini sikit baru dia jadi keruh. Kita tak nak. Kita nak kekalkan. 我们要用一样的体积，一样的。Jadi tak ada isu. Tak ada isu dia jadi keruh sebab sikit ataupun sebab banyak. Boleh faham ke tidak? Boleh. Boleh ya? Ihan boleh Ihan? Boleh. Gan Junho boleh ya Gan Junho. Sorry ya. Jadi sekarang ini ada isi padu air kapur. Cikgu, boleh ke tak saya nak tulis jawapan yang lain? Pilih satu je, jangan pilih dua. Jadi kalau kamu tak nak gunakan air kapur, kamu pun nampak cikgu. Soalan ini dia guna dua larutan glukosa pun boleh. Tapi kalau kamu tulis larutan glukosa salah. Jadi apa yang kamu akan kekalkan sama untuk larutan glukosa? 那个糖水什么固定的？什么也是你固定的。Ya? Isi padu. Cikgu, boleh saya letakkan kepekatan ke tak? Kepekatan nong tu yang iyang, betul? Ataupun kepekatan, pilih. Kepekatan ataupun isi padu larutan glukosa pun terima. 对吗？我们不可以讲说 kita tak boleh kata ini larutan glukosa A pekat, ini larutan glukosa B kurang pekat. Jadi dia akan jadi mempengaruhi. Kita tak nak, kita nak kekalkan. Jadi kita kalau boleh kepekatan larutan glukosa malarkan. Sama saja, tak nak ada perubahan. Syahira, boleh faham Syahira? Hello. Syahira? Haziq? Ya, Haziq faham. Ada. Jadi benda ni kamu nampak, saya tak baca buku pun boleh faham, tapi ikut logik akal saya. Saya tak logik, saya tak boleh jawab. Jadi, apakah pemboleh ubah dimanipulasikan 变动性的? Jadi kamu tengok ada set A dan set B. Apakah benda yang A ada, B tak ada? A ada, B tak ada. A ada, B tak ada. Lepas itu kita nak uji. Yang ada macam ni, yang tak ada macam ni. Jadi apa yang ada, apa yang tak ada. Siapa nak jawab? Apa yang ada di A tapi tak ada di B? 那个 yeast， 对. Tapi kalau kamu tulis yeast juga salah. Yeast, 我们要 parameter. Parameter sesuatu yang boleh diukur. 一说你不能讲 yeast， yeast 可以讲说是颜色。体积apa pun boleh. Jadi sekarang isu dia ada ke tak ada. Jadi belajar perkataan itu kehadiran yeast. Kehadiran yeast 就讲说 ada atau tak ada. 你不要写 ada tak ada ya, jangan tulis ada tak ada ya. Tapi konsep ada tak ada itu kita gunakan istilah kehadiran. Kehadiran yeast. Wajib ada kehadiran Sebab kalau kamu tulis yeast saja, yeast itu macam mana? Yeast besar, yeast kecil, size. Tak boleh. Dua-dua, satu ada yeast, satu tak ada. Ada eksperimen satu yeast besar, sini yeast kecil. Itu size yeast lain. Sekarang ada dan tak ada. Kehadiran. 有或没有. Okey? Jadi soalan B pula. Apakah yang anda perhatikan selepas dua set radar ini dibiarkan selama 3 hari? 3天后这2 set 会怎么样？会有什么变化？你可以观察的 yang kamu boleh perhatikan. Jadi cikgu dah cakap disebabkan ada yeast. Disebabkan ada yeast. Jadi dia akan hasilkan karbon dioksida. Blub 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 blub. Proses ini adalah perlahan. Jadi ambil 3 hari. Jadi dia akan masuk blub 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 blub. Blub 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 inilah apa? Karbon dioksida. Tapi tanpa yeast tak ada apa-apa. Dia tak ada blub 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 pada air kapur. Jadi lepas 3 hari apa yang kamu akan perhatikan? Di sini pelajar ada dua jenis orang. Satu dia kata A ada karbon dioksida. Hati-hati. Dia kata perhati. Dia nak perhatian.
Dia bukan nak inference. Inference lain. Pemerhatian. Perhatikan, pemerhatian. Jadi, macam mana? A itu larutan air kapur tidak berwarna, bertukar ataupun menjadi pun boleh, keruh. Tidak berwarna, bertukar, keruh. Okey, untuk B, larutan air kapur yang mah sama sebab tak ada karbon dioksida, kekal tidak berwarna. Yang kekal, satu bertukar. Puan tahu. Yang bukan biar kosong. Perlu tulis kekal tidak berwarna. Cikgu, macam mana tadi cikgu cakap pelajar yang pertama yang bijak tulis karbon dioksida? Itu kalau soalan tanya inference. Inference 就是解释，解释那一个观察， menjelaskan apa yang berlaku pada pemerhatian. Kalau inference A, ya, ada karbon dioksida. B, tidak ada karbon dioksida. Itu jawapan inference lah. Ataupun A, ada penapaian berlaku. Penapaian berlaku. 如果是问 inference 的话，答案不一样了。Kamu buat kat situ, buat nota. Inference dia jawapan lain. Pemerhatian, apa yang kamu boleh nampak dalam ataupun perhatikan di dalam perubahan tersebut. Jadi ada karbon dioksida ataupun penapaian berlaku. Ada penapaian. Jadi untuk B pula tidak ada penapaian sebab tak ada yeast mah. 没有酵母，哪里会有那一个发酵？不关事嘛。Okey, jadi apakah yang inference anda dapat buat daripada pemerhatian itu? Okey, apa yang inference anda boleh buat daripada pemerhatian itu? 你可以解释那讲吗？我们就拿 A 来讲咯。Penapaian yeast. Cikgu, mana kamu dapat penapaian itu? 全部在题目里面有讲得清清楚楚了。Penapaian, guna balik je. Penapaian yeast. Sebab dia menjadi keruh, menghasilkan gas karbon dioksida. 产生二氧化碳. Penapaian yeast menghasilkan gas karbon dioksida. Jadi di sini, sekali lagi cikgu balik pada anda semua ya. Anda boleh faham ke tak apakah soalan bahagian A kertas 2 sains? Bahagian A kertas 2 sains. Adakah tak perlu kamu perlu menghafalkan fakta-fakta sains yang berat? Perlu ke tidak? Jawapan dia ialah tidak. Kamu berdasarkan kepada aktiviti ataupun eksperimen, jawab. Biasanya dia akan tanya hipotesis, pemboleh ubah, pemerhatian, inference, lukis graf dan juga hubungan serta ramalkan. Ini semua adalah di bawah penyiasatan saintifik. Penyiasatan saintifik. Sebab kamu tengah menyiasat apa yang berlaku daripada aktiviti ataupun daripada eksperimen yang diberikan. Manhei ada lagi, Manhei dan Junhao. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Jadi cikgu pun tak nak buang masa anda semua. Kita ada soalan ketiga. Pada masa yang sama, ini lain cerita pula. Pada masa yang sama, kamu soalan ketiga. Jawab, okey. Tiga jawapan ini yang kamu buat, kalau boleh snap gambar, hantar ke Google Classroom. Cikgu tadi panjang lebar cerita pasal Google Classroom. Tolong hantar. Cikgu juga berharap supaya tengok terima kasih pada Peklin dan Mok Ihan telah menghantar untuk yang kadar tindak balas kelas YouTube. Tonton, hantar, turn in. Cikgu cakap sekali lagi, tonton. Kalau anda buka, tengok tengok pada skrin. Murid-murid. Cikgu lain ajar dengan lebih bagus. Nampak? Nampak? Saya ada pergerakan. Jadi,
tolong tonton lepas tu hantar dalam Google Classroom supaya Jeku boleh bagi markah. Contoh tengok Peklin dan Ihan tengok sebelah kiri Jeku bagi markah 3 dah. Sebab mereka tengok hantar dah. Nanti mereka dapat 3 markah. Yang lain, kalau anda belum lagi masuk grup ini, tolong masuklah. Kalau kamu tak masuk, Jeku susah nak menilai. PBD kamu 1 ya. Kamu yang hadir, Jeku maksimum boleh bagi 3 je. Sebab kerja hantar ke tak hantar, Jeku tak boleh nilai. Maksimum Jeku boleh bagi 3 je. Itu pun Jeku nampak kamu bagi respon. Maksud anda jawab. Jeku memerhatikan anda menjawab. Okey? Jadi, tolong hantar. Sebab Jeku lepas ni akan bagi balik quiz bab 1 dan 2 untuk membuat PBD kamu. PBD. Bab 3 Jeku pun dah bagi Quiz bab 3 yang objektif ini. Okey. Jeku akan bagi bab 1 dan bab 2. Bidang pembelajaran 1 dan 2 untuk buat penilaian. Jadi minta tolong semua. Tolong masukkan Google Classroom. Bagi tahu kawan lain masuk Google Classroom. Okey. Jeku, Google Classroom ni banyak benda. Tak perlu risau. Tengok daripada January saja. Kata Mio. January 1. Jeku zoom lagi Kamu hanya mula dari January 1 je. Yang sebelum ini kalau kamu nak buat silakan. Tak ada paksaan. January 1 sampai sekarang. Ikut je. Jeku akan menilai markah kamu. Last sekali. Kalau anda tengok lawannya ada lawannya. Lawannya. Last sekali. Jeku akan memberi grade. Nah, kamu akan keluar markah macam ni. Yang missing maksudnya anda tak hantar kerja lah. Yang hantar nanti dia akan 这个要 keluar. 怎样教啊，老师？你进去这个 Google Classroom， 你按进去你就懂怎样教的，你讲不明白的嘛，你要进去 Google Classroom， masuk Google Classroom， tekan assignment tu， 你自己进去里面，你按这 assignment， 你按就是了，啊哈，可以教的。有个字叫 turn in，turn in， 好像我们老师我懂这样子。我懂有特意，但是我按 app 那边然后我要点哪一个？如果是 quiz， kalau quiz biasa add-kan gambar. Contoh guru sekolah macam kita, sekolah Jeku ada hantar kerja pada pengetul. 我们有交功课给校长的，那样子你要 submit 咯， tengok submit. Untuk quiz yang bertulis， 我要你拍照 attach 你那个照片在这边交给我 attach。 OK， 我让saya submit， 就这样子罢了。你 submit 我就有记录， kamu tak submit saya tak ada record, Jeku tak boleh bagi markah. Lepas itu PBD Haziq contoh 1, contoh lah macam ni, macam mana Jeku nak bagi itu kata memang saya 有问题的 itu je Jeku pun tak nak bincang soalan 3, Jeku nak bagi kamu buat, hantar nanti. Okey, hantar 3 1, 2 Jeku dah jawab, kamu saling balik je, hantar. Miza boleh faham? Boleh. Ya ke? Nanti Jeku tengok buku Miza ya. Okey. Lepas tu Jensen boleh? Syahira boleh? Kalau faham, okey Kalau kamu tak nak buat ikut cara Jeku bagi tahu kamu, kalau kamu sambung belajar politeknik ke college, kamu akan menyesal. Sebab mereka pun guna cara yang sama sekarang. Google Classroom tak ada pilihan Ini adalah cara yang paling standard sekarang. Standard bukan paling bagus pun, standard. Belajar PDPR, okey, sebab kamu belajar di norma baharu untuk PKP Terima saja apa yang ada. Itu je daripada Jeku. Okey. Kita jumpa lagi. Dari sebelum stop dulu. Jeku nak minta izin ambil gambar kamu semua. Sabar Sabar. Sila buka kamera. Jeku nak minta izin ambilkan screenshot untuk yang hadir hari ini. Okey. Sila buka kamera sekarang. Dalam 5 kita akan ambil gambar Buka lagi. 你看我的脚吗？什么？看见我的脚。等我跟你讲。OK， 等我看啦。OK， kalau boleh buka kamera sekarang dalam kiraan 3, 2, 1. OK, thank you. Itu daripada hari ini, daripada Cikgu. Jumpa masa akan datang. Tahan hold jangan keluar dulu. Cikgu akan semak sekarang. Yang lain, kalau ada soalan stay, kalau tak ada soalan itu saja daripada Cikgu. Sila bersurai. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih Cikgu.